Guys, korang suka layan video anime kan? Tak lengkap layan anime tanpa aksi mengunyah jajan. Korang jangan risau, Omar Candy akan menemani korang layan anime dengan penuh asyik. Kesedapannya akan membuatkan korang non-stop mengunyah hingga ketak kepala. Omar Candy adalah sejenis soft nugget candy yang chewy di mulut, digabungkan dengan rasa lemak susu berkrim serta campuran kacang premium yang sehat. Omar Candy amat sesuai dimakan untuk semua peringkat usia. Omar Candy juga adalah candy sehat yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, aku juga menawarkan korang hadiah menarik bagi setiap pembelian yang berjaya mengumpulkan 3 kad gold karakter anime yang berbeza-beza. Korang layak untuk mendapat satu t-shirt yang menarik khusus daripada Scoverto. Pemenang akan dipilih selepas jualan tamat. Cepat guys, get it now dan cargas. Omar Candy with anime gold card ini limited edition, hanya dibuka order sampai kehabisanul stok sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Get it now. Siapa cepat, dia dapat. Ikuzu! Ya Rudamo! What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright gang, dalam video kali ini aku nak ajak berdiskusi berkenaan pertarungan antara Law dan Kate versus Big Mom. Dan mungkin lepas ni aku akan buat video khusus berkenaan siapakah calon yang layak untuk menyandang untuk duduk sebagai Yonko. Video pasal pegangan aku tentang Yamato bukanlah next Nakama pun aku belum buat lagi kan. InsyaAllah esok aku akan terbitkan. Alright, jom let's proceed with the content. RM11.90 saja. Sedapat adalah zat ada semua. Mari-mari tak boleh lupa. Itu sambal chicken tandoori. Saya tak boleh lupa sambal chicken tandoori. 1 kali makan, 2 kali mau. So guys, first of all, it's official now. Big Mom, salah seorang daripada Yonko, yang mana peranan Yonko adalah menjaga keseimbangan kuasa dalam One Piece dan juga antara the 3 great power, telah pun tumbang. So sebelum kita berdiskusi tentang soal siapakah yang layak untuk jadi Yonko yang seterusnya, marilah kita sama-sama meraihkan dulu kemenangan besar ini. Lepas kita menyaksikan kemenangan Kid dan Law terhadap Big Mom, kita boleh tengok kualiti seorang Yonko ni macam mana kan. Even lepas serangan ultimate Law dan Kid pun, Big Mom masih lagi dapat bertahan. Dan bukan itu sahaja, Big Mom bahkan mengatakan serangan Kid itu hanya menggeletek dia sahaja. Padahal pada aku, untuk Kid, serangan dia tu dah paling terdahsyat dah tu. Sebab kalau kita boleh tengok dalam chapter 1039, Kid sendiri cakap yang dia takkan sekali-kali mendedahkan senjata rahsia dia, kekuatan rahsia dia. Korang bayangkan, teknik Kid tu adalah dianggap yang terkuat untuk dia sampai dia sendiri beritahu Law yang dia tak nak dedahkan. But still, untuk Big Mom, serangan itu macam geletek dia je. Gila lah Yonko ni. Dan lepas Big Mom cakap macam tu, Big Mom macam nak ambil 50 tahun lifespan daripada semua orang yang ada kat situ. Dan kita boleh tengok yang semua orang, lifespan dorang sedang terkeluar dari tubuh dorang kecuali Kid dan Law. Obviously, kita tahu how Soru no Mi works. Only those yang takut pada pengguna, lifespan dorang akan mula tercabut menerusi teknik soul focus tu. Dan obviously kita boleh tengok dalam chapter ni, Kid tak takut sebab dia awal lagi dah perasan, even dalam chapter 1039 lagi, yang serangan dorang surely memberi juga damage kepada orang sehebat Yonko pun. So dalam chapter ni dia tahulah yang Big Mom pun tentu dah sedang nazak dah lepas kena serangan after serangan after serangan. So dia tahu yang Big Mom ni akan kalah tak lama lagi. So dia tak takut dengan Big Mom, membuatkan lifespan Kid ni tak terkeluar. Macam mana pula Law punya lifespan pun tak terkeluar. So again dalam chapter ni aku rasa Law dah figure out macam mana nak kalahkan Big Mom. And for me, bahkan dalam chapter sebelum ini lagi, Law dah pun tahu cara nak kalahkan Big Mom ni, which is dengan cara menghumbankan Big Mom ke dalam laut. So in my thought, aku rasa lifespan Law tak tercabut adalah sebab dia begitu yakin dengan strategi dia. Dia masih lagi dengan strategi yang sama, which is menghumban Big Mom jatuh dari Onigashima. Cuma perbezaan kali ni bukan jatuh ke dalam laut, tapi jatuh ke dalam lubang besar yang telah dia hasilkan. Sebab tu dalam chapter lepas kita dapat melihat Law berusaha sedaya upaya untuk memastikan pedang dia tertancap jauh ke dalam perut bumi Wano, supaya lepas serangan dia tu, dia berharap supaya next serangan Kid dapat menjatuhkan Big Mom ke dalam lubang yang dia hasilkan. Dan satu perkara lagi yang kita dapat lihat dalam chapter ni, Law telah berjaya belajar dari kesilapan sebelum ni, which is kalau sebelum ni strategi diorang adalah yang pertama, jatuhkan Big Mom dari Onigashima. Kedua, kurung anak-anak Big Mom supaya Big Mom tak ada siapa dapat tolong dia. Tapi ternyata lepas Big Mom summon homies special dia, still homies dia dapat tolong Big Mom. So dalam chapter ni, Law telah belajar dari kesilapan dan discover a new strategy, which is sebenarnya cara nak stop homies Big Mom dari selamatkan
menyelamatkan Big Mom sebenarnya dah mudah dah. Just bisukan Big Mom je supaya satu, teknik soul focus dia di-cancelkan. Kedua, supaya bila Big Mom jatuh nanti, dia tak boleh summon homies dia. So, that's why lah dengan keyakinan akan strategi dia, Law menjadi berani dan yakin yang Big Mom surely akan jatuh. Dan mungkin ada yang berspekulasi in terms of sumbangan dalam pertarungan antara Law dan Kate menentang Big Mom kat sini. Maybe ada yang beranggapan yang peranan Law lebih crucial berbanding Kate, dan maybe ada yang akan cakap sebenarnya Kate yang mainkan peranan yang besar dalam mengalahkan Big Mom ni. So actually in my opinion pula, aku beranggapan yang kemenangan dengan Big Mom ni 100% adalah dengan teamwork dan kebergantungan antara mereka berdua. Maksud aku, kalau tak ada Law, Kate akan kalah, dan kalau tak ada Kate, Law akan kalah. Sebab in my opinion, serangan-serangan Law adalah lebih tertumpu kepada internal. Macam yang kita boleh tengok dalam pertarungan diorang ni, Law banyak mencederakan Big Mom secara dalaman menerusi teknik Chrome atau Awakening Devil Fruit dia. So even without Haki atau serangan-serangan yang dilapisi Haki pun, dan serangan-serangan Law hanyalah tertumpu kepada kemampuan Devil Fruit dia semata-mata, dapat mencederakan Big Mom. Dan kecederaan yang dimaksudkan adalah kecederaan internal. Dan kita boleh tengok even orang bertaraf Yonko seperti Big Mom acknowledge, memberi kredit kepada serangan Law. Sebab orang sebongkak Big Mom ni sudah tentulah payah untuk mengakui keberkesanan serangan dari orang lain. Dan in my opinion, kalaupun seseorang itu melapisi Haki Busoshoku untuk menyerang Big Mom pun, sudah tentu serangan itu tidak akan meninggalkan bekas kepada Big Mom. Contohnya masa di Whole Cake Island, Luffy bukan sekadar melapisi serangan dia dengan Busoshoku Haki, bahkan Luffy enhancekan lagi daya serangan dia dengan Gear 4, still tak dapat mencederakan Big Mom. Sorry, aku bukannya nak memperendahkan Luffy, aku just nak sentuh bab keberkesanan serangan Devil Fruit Law berbanding Busoshoku Haki je kat sini. Okay, korang faham dan jelas. Dan Law juga memainkan peranan yang besar dalam strategi, atau boleh kita katakan sebagai peranan Law kat sini adalah sebagai hero support dan intel yang ada high damage. Sebab kalau kita main Mobile Legend atau Dota, ada je kan hero intel atau support yang damage spell dia gila-gila kan. So demikianlah perihalnya Law ini untuk kita senang faham. So berbeza pula dengan Kid yang pada aku juga sangat-sangat diperlukan dalam pertarungan menentang Big Mom ini, which is kalau Law tadi serangan dia lebih tertumpu kepada serangan internal, serangan dalaman, serangan-serangan dari Kid ini lebih memberi pemfokusan kepada external atau serangan luaran tubuh Big Mom. Bermaksud kedua-dua serangan dorang ni complement each other. Lepas Law berjaya melemahkan pertahanan dalaman Big Mom, datang pula Kid yang menyerang luaran tubuh Big Mom, macam yang kita boleh tengok dengan serangan lembu besi dia tu kan. Dan serangan-serangan Kid ni kalau boleh kita katakan adalah tertumpu kepada kekuatan atau strength. So kalau Law tadi boleh kita katakan sebagai hero support dan intel, Kid ni pula boleh kita katakan sebagai hero strength. So sebab itulah aku katakan yang dalam pertarungan ini diorang perlukan each other. Walaupun Kid nampak macam tak nak bekerjasama dengan Law, still sebenarnya dan hakikatnya Kid perlukan Law dalam delivering his final punch. Even at the very end of the attack pun Kid masih perlukan Law dengan teknik kopi ninja dia tu. Tak pasal-pasal Law ni jadi Kakashi pula, which is meniru kemampuan Nagi-Nagi Nomi milik Corazon untuk meraih kemenangan mutlak dorang. So pada aku, kalau nak katakan peranan Law lagi banyak berbanding Kid, aku kurang bersetuju. Dan begitu juga kalau nak cakap peranan Kid lagi banyak berbanding Law juga, aku kurang bersetuju. So lepas ni persoalan yang wujud adalah adakah Big Mom dikalahkan? So we clearly see it, yang Oda dah pun mengesahkan perkara itu. Dan adakah Big Mom mati? In my opinion is no. Cuma aku tertanya betapa dalamkah lubang yang dihasilkan Law tu. Dan aku ada juga tengok beberapa teori yang mengatakan pengguna Devil Fruit sebelum Law lah yang menghasilkan lubang besar di Enies Lobby. Aku tak tahu, aku tak ada jawapan dia. Maybe yes, maybe not. Tapi nampak macam agak agresif dan outrageous juga bagi aku personally pendapat tu. But in my opinion, Big Mom belum lagi mati. So persoalannya, bilakah dia akan muncul semula? Cumanya kalau kita tengok balik sebelum-sebelum ni, cara musuh-musuh utama ni dikalahkan, semuanya berterbangan dari Onigashima kan. Macam cara Queen kalah dengan Sanji, berterbangan dari Onigashima. Cara King kalah dengan Zoro pun sama. Akan menjadi sangat-sangat leceh dan boring kalau dorang-dorang ni bangkit balik. Aku personally tak tahu what will happen next, only boleh berspekulasi sahaja. Which is, even if Queen dan King mampu untuk bangkit semula lepas ni pun, which is they will, besar kemungkinan dorang akan mufarakah dari Beast Pirate. Cuma King lah, maybe kalau Kaido versus Luffy, Kaido tak mati, maybe King akan cari Kaido semula sebab dia dah terhutang nyawa dengan Kaido. Dan kalaupun Kaido mati, maybe King akan berikan an honorable pengebumian kepada Kaido, in which Luffy benarkan. Macam kes Whitebeard dengan Ace yang dibenarkan oleh Sengoku untuk Shanks berikan pengebumian hormat kepada both of them.
scam. Tapi Big Mom ni mungkin anak-anak Big Mom akan muncul dan selamatkan dia, atau ni just my crazy thought lah, Momo akan daratkan Pulau Onigashima betul-betul di atas lubang yang Big Mom jatuh tu dan menyegelkan Big Mom selamanya dalam tu. Sebab after all, maybe lah kan, Big Mom ni mempunyai jangka hayat atau lifespan yang panjang, atau boleh dikira immortal lah kan, lepas berapa ribu tahun lifespan yang dia dah berjaya kumpulkan dari enemy dia sebelum ni, dan dari penduduk Whole Cake Island sendiri pun semuanya kena cukai nyawa dari Big Mom. So I don't know, ni je lah antara dua possibilities yang I could think of right now. So guys, macam mana pendapat korang? Please leave your thought down below sekiranya korang ada pendapat korang masing-masing. Okay, so jumpa korang dalam next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi